Ada cerita yang tak mati. Ia cuma menunggu untuk dibangkitkan semula. Zaman berubah, tapi jiwa cerita itu masih sama. Aku Finik, penjaga kisah yang pernah jadi legenda dan kini hidup kembali. Sebuah kisah yang lahir daripada bayang gunung bersalji, dijaga oleh roh harimau purba dan dibisikkan dari generasi ke generasi. Memperkenalkan Legenda Pedang Setiawan, Legenda Pedang Setiawan. Ribut salji menggila, namun jeritan seorang anak tetap bergema. "Ayah, di mana ayah?" Nifeng terus-menerus memanggil ayahnya, tetapi tiada jawapan, kecuali hanya ribut yang menjawab dengan ancaman. Dari kegelapan, seekor harimau besar muncul. Bukan ayahnya, tetapi ancaman yang jauh lebih ganas. Ia melangkah perlahan ke arah Nifeng, cakarnya mengoyak salji. Kaum harimau bergema, cahaya merah muncul dari tebing dan Nifeng terpaku seketika. Dalam detik itu, harimau ganas menerpa, mahu merobeknya hidup-hidup. Harimau menerkam, Nifeng cuba mengelak. Tiba-tiba, cahaya putih muncul. Pedang salji menetak leher harimau. Percikan darah membasahi muka Nifeng. Harimau itu rebah tanpa sempat mengaum lagi. Nifeng berdiri kaku, tubuhnya berlumuran darah. Rupanya, susuk yang menyelamatkannya adalah ayahnya. Nifeng menyaksikan ayahnya mengangkat kepala harimau dan meminum darahnya tanpa ragu. Dia hampir tidak mengenali lelaki itu lagi. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah menjejakkan kaki ke tempat yang manusia tidak wajar hampiri. Dan malam ini, dia kembali semula. Perkenalkan, legenda Raja Rimba. Hong Kong, kota kuasa dan wang. Ada dua jalan menuju kejayaan. Jalan jujur dan jalan kongsi gelap. Di sudut bandar lain, letupan-letupan kecil tiba-tiba tercetus. Pada masa yang sama, sebuah lori misteri dari China meluncur laju, membawa seorang pemuda bernama Ah Sing yang menjerit kesakitan. Kuasa Ah Sing memecahkan cermin lori dan hampir membawa maut. Dia keliru. Dia manusia biasa, namun dianggap makhluk asing. Ah Sing tiba di penjara khas untuk mereka yang berkuasa ajaib. Di sini, mereka bekerja untuk negara. Banduan di sini amat ganas. Hukuman terhadap yang ingkar terpampang jelas, kematian. Ah Sing terpaku melihat banduan besar dalam kandang gelap. Dirantai, tidak bergerak, namun masih hidup. Dalam sekelip mata, banduan itu merampas tong daripada Ah Sing. Budak itu tersungkur ketakutan. Seekor kumbang yang terbang ditangkapnya dengan satu gerakan mudah. Walaupun dirantai, lelaki itu bergerak sepantas kilat. Banduan itu memakan kumbang yang ditangkapnya. Kemunculan tiga lelaki, termasuk seorang warden berpangkat tinggi, mengubah suasana. Itulah Beruan Kelabu, Ketua Warden Penjara. Memperkenalkan legenda pendekar laut. Di tengah keindahan malam New York, dia berdiri membelakangi dunia. Tenang tetapi syarat dengan tekanan yang semakin memuncak. Segala yang akan berlaku bermula dari detik ini. Kemajuan membina dunia, tetapi kerakusan merosakkannya. Dia memandang kota moden itu, menyedari bahawa manusia masih diburu bayang sejarah sendiri. Soalan yang tidak pernah terjawab. Mampukah manusia benar-benar berubah?
Dunia dipenuhi perebutan kuasa dan pengkhianatan. Manusia tidak sedar bahawa kejahatan mereka sendiri bakal menghancurkan masa depan. Bencana moral dan sosial itu marak seperti ombak kehancuran yang mahu menelan seluruh dunia. Dia sedar kini, kuasa itu bukan kebetulan. Tuhan mengurniakannya kelebihan luar biasa kerana hanya dia mampu menghadapi apa yang akan datang. Tamadun moden berdiri megah, tetapi kerakusan manusia merosakkan dunia sedikit demi sedikit. Kebangkitan aktivis alam sekitar mencetuskan konflik besar dengan industri. Golongan kaya berasa selamat, berlindung di sebalik peguam dan kekayaan mereka. Namun akhirnya, keadilan tetap menuntut harga dan tiada siapa akan benar-benar terselamat. Memperkenalkan legenda jejak wira. Wong, anak Tiger Wong, melompat ke udara. Pong, tendangan kilatnya menghentam Raja Wali raksasa itu, melemparkan burung itu jatuh menghentam kapal persiaran di bawah. Masih uling terpukau melihat aksi pemuda hebat itu, tanpa sedar Raja Wali yang cedera sedang menjunam ke arahnya. Dalam sekelip mata, seorang lelaki gagah datang meluru dan menepis burung itu jauh dari dirinya. Bajul batang kali menghancurkan burung itu. Wong cuba meminta maaf, tetapi gadis itu hanya memerhatikan tajam. Si Uling terpesona dengan pemuda misteri itu. Mereka saling menatap di atas kapal mewah yang sedang beradu di tengah ombak. Rakan-rakan terus mengusik tentang gadis itu. Tangan kawannya melantun kerana aura dari badan Tiger Wong. Namun ia tetap mengusik dan ketawa. Kita kembali ke pelabuhan Cheng Chau yang meriah dengan pesta. Orang ramai memenuhi jalan. Selain tarian singa yang gagah, pesta di Cheong Chau semakin meriah dengan perarakan tradisi yang unik. Setiap satunya mewakili sekolah seni pertahanan diri yang terkenal, diiringi bunyi gendang dan simbal yang memecahkan suasana. Di tengah pesta cengcal, muncul kegusaran tentang Dewan Singa Berlima yang sering menimbulkan huru-hara. Memperkenalkan Wira Sakti yang lain dan tidak bukan, iaitu Wong Feng Le. Harimau bintang penguasa kelajuan darat. Kereta sports hebat tetapi masih ada batas. Pesawat tempur Maharaja Udara. Namun semua itu perlu turun pangkat kerana dia adalah sebuah mesin pecut yang telah mengabungkan segala kuasa dan keganasan. Jeladak kapal itu sunyi dan di tengahnya duduk Sami King, jago hikmat tudung loceng emas. Seorang lelaki sedang duduk di takhta meneliti pendapatan pangkalan teratai putih yang berada di bawah genggamannya. Kuasa besar sedang digerakkan. Pesawat, hikmat dan teknologi digabungkan menjadi senjata. Namun tiba-tiba rangkaian pangkalan terputus. Dong Fang Wudi tersentak. Ada serangan mendadak. Latar belakang kisah juara wira ini adalah berkisar pada tahun 2045. Pada ketika itu, dunia di bumi ini terbahagi kepada 4 rejim, iaitu Pulau Timur, Neraka Selatan, Syurga Barat dan Empire Utara. Tiap-tiap satu rejim itu diperintahkan oleh seorang pemimpin yang amat bijak dan hebat dengan hikmat-hikmat yang istimewa. Pada lahirnya, keadaan keempat-empat rejim itu kelihatan begitu aman dan begitu harmoni perhubungan mereka antara satu sama yang lain. Tetapi pada hakikatnya, sentiasa bersedia dan berwaspada kerana takut diserang dan dicerobohi oleh pihak yang lain. Pendek kata, situasi mereka tidak ubah lagi seperti telur di hujung tanduk. Bom jangka yang terpasang dalam perhubungan mereka mungkin meletup pada bila-bila masa. 2 pengembara membawa seorang bayi untuk diselamatkan. Namun perjalanan mereka terhenti. Ada pembunuhan berlaku di depan sana. Dengan tekad yang bulat, mereka tetap maju. Kita mesti selamatkannya. Ancaman datang dari dalam lalang. Mereka diminta meletakkan bayi itu. Namun mereka enggan. Bayi ini mesti diselamatkan. Musuh semakin hampir.
Angin tiba-tiba mengganas, menyapu habis lalang dan mendedahkan mereka bersama bayi itu. Langkah misteri menghampiri. Seorang pemuda muncul, auranya menggerunkan. Dialah Dewa Perang Pulau Timur. Kalian memang hebat, tapi perjalanan kalian tamat di sini. Pertarungan sebenar bakal bermula. Di sebuah alam yang penuh peperangan dan kuasa gelap, muncul seorang perwira muda yang bakal mengubah nasib dunia. Inilah permulaan legenda alam perwira. Pada era dinasti Shang, Maharaja Zhou memerintah dengan kejam dan rakus. Rakyat menderita, sementara istananya penuh kemewahan dan kerakusan. Di puncak Gunung Sakti, berdiri altar Tuhan yang suci. Maharaja Zhou tunduk pada pesona daji. Sementara makhluk purba bernama Kuranaga dipenjara dan dijadikan alat kuasa. Empire Zhou semakin meluas, tetapi kegelapan dalam istana semakin menebal. Pengaruh daji merosakkan hati Maharaja dan dinasti Shang mula bergolak. Di sebalik dinding emas, Maharaja Zhou tenggelam dalam hiburan, tarian dan hawa nafsu. Baginda semakin jauh dari tanggungjawab dan semakin dekat kepada kehancuran. Pada suatu malam, raungan purba menggoncang seluruh istana. Suara Kuranaga memecah langit. Detik itu menandakan bermulanya bencana yang akan mengubah dinasti Shang selamanya. Inilah permulaan legenda Dewata Raya. 65 juta tahun dahulu, bumi dikuasai dinosaur yang menjadi tuan alam. Namun, dari angkasa, komet-komet raksasa meluru tanpa amaran, menghentam bumi dengan kuasa beribu kali ganda letupan nuklear. Dalam satu detik, dunia purba itu musnah. Hentaman komet memusnahkan dinosaur dan menyalakan gunung berapi. Setelah berjuta tahun berlalu, kehidupan baru bangkit dan manusia purba mula muncul di muka bumi. Manusia terus berkembang dari zaman purba ke tamadun moden, membangunkan kota-kota besar dunia. Sekali lagi, dunia dikejutkan dengan langit merah menyala dan cahaya yang menyilaukan. Dalam kekeliruan orang ramai, komet-komet maksasa mula muncul di atmosfera, terbakar terang ketika meluru menuju bumi. Detik itu menjadi permulaan kepada satu bencana global. Komet-komet itu menghancurkan bandar-bandar besar dan gunung ganang, meruntuhkan bangunan tinggi dan memusnahkan seluruh kehidupan. Dalam sekelip mata, manusia dan haiwan lenyap menjadi abu. Komet menghancurkan dunia, menenggelamkan bumi dalam api, banjir dan sinaran maut, hingga seluruh planet berubah menjadi bola api raksasa.